baris bawah, untuk isim fa'il baris bawah, mutatawwi'un. Macam kawan awak jawab tadi, mutatawwi'un. Bagus. Ataupun kalau isim maf'ul dia akan jadi mutatawwa'un. Boleh, mutatawwa'un. Okey. Baik, bagus. Nombor 3, a'adda yu'iddu i'dad. Ulang lagi. A'adda yu'iddu i'dad. Ini maksudnya adalah sediakan. Menyediakan makanan, menyediakan peralatan, macam tu. Dia ada satu lagi fi'il yang pernah kita belajar ialah ista'adda. Cuba sebut ista'adda. Ista'adda, yasta'idu, isti'dad. Itu maksudnya bersedia. Ista'adda bersedia. Yang ni bukan, yang ni menyediakan. Baik, yang keempat, asna. Asna. Okey, asna ni bermaksud memuji. Asna maksudnya memuji. Macam hamida, yahmadu, hamdun. Satu lagi ialah asna, yusni, isna. Itu memuji. Yang kelima, a'ata. Yu'ati, i'ta. A'ta, yu'ati, i'ta. Ini maksudnya memberi. Okey. A'ta ni wazan dia adalah af'ala. Okey. Yang keenam, tabarra'a. Tabarra'a fi'il mudhari' yatabarra'u, masdar dia tabarru'. Tabarru' ni maksudnya kita bagilah, bagi sumbangan, menderma. Baik, seterusnya nombor 7, qaddara yuqaddiru taqdir. Qaddara yuqaddiru taqdir. Wazan dia adalah fa'ala yufa'ilu taf'il. Okey. Ini adalah menentukan ataupun yang tertentu lah. Okey, baik. Nombor 8, ittasafa. Yattasifu ittisaf. Ulang sekali lagi. Ittasafa yattasifu ittisaf. Ittasafa ni bermaksud menyifatkan daripada perkataan wasafa. Nombor 9, haddada yuhaddidu tahdid. Haddada yuhaddidu tahdid, menghadkan ataupun membataskan. Nombor 10, takhallaqa. Ini wazan tafa'ala. Takhallaqa yatakhallaqu takhalluq. Okey, maksudnya berakhlak. Nombor 11, tasaddaqa. Yatasaddaqu tasadduq. Ini bersedekah. Baik, seterusnya kita pergi lagi. Syakara yashkuru syukrun. Inilah antara perkataan-perkataan yang perlu awak faham. Walaupun awak ada yang senang, ada yang susah, tapi yang ini senang ni, syakara ni. Okay, bersyukur ataupun berterima kasih. Bersyukur ataupun berterima kasih. Nombor 13, asafa ya'safu asifun. Asafa ya'safu asafun. So inilah kalau orang tu sesal, dia nak minta maaf. Okay, ana asif ataupun ya'safu Muhammadun ilal muallim. Yang minta maaf dan sebagainya. Baik, nombor 14, anfaqa yunfiqu infaq. Ini menafkah. Yang ke-15, tabbaqa yutabbiqu tatbiq. Tabbaqa yutabbiqu tatbiq. Tatbiq ni maksudnya kita mengaplikasikan sesuatu tu. Maksudnya menggunakannya dalam keadaan tertentu. Contohnya awak belajar tajuk isim fa'il. So menggunakan, awak aplikasikan dalam ayat. Itu maksudnya tabbaqa yutabbiq. Yang ke-16, radda yaruddu raddun. Inilah menolak. Menolak bukannya menolak jatuh tak. Menolak ni supaya tidak menerima, tu maksudnya. Radda yaruddu, tak menerima pandangan ataupun menolak sumbangan kita tak terima, itu maksudnya radda yaruddu. Baik, nombor 17, mawwala yumawwilu tamwil. Mawwala yumawwilu tamwil daripada perkataan mal. Mal ni harta, mawwala ni memberi harta ataupun memberi modal. Nombor 17, nombor 18, qabila yaqbalu qabulun. Ini menerima ataupun bersetuju. Nombor 18. Kemudian saya buat lambang ataupun saya buat tanda bunga-bunga ni menunjukkan bahawa yang 18 ini adalah perkataan yang wajib ataupun yang diminta dalam silibus ataupun yang diminta dalam DSKP. Ini adalah perkataan yang mesti awak kena mengikut DSKP. DSKP kata mesti dalam buku awak tahu tajuk ni. Perkataan ni, fi'il ni dalam tajuk yang 3. Manakala selebihnya ialah ni perkataan tambahan yang perlu awak faham supaya awak dapat memahami tajuk ini dengan lebih baik. Okey, yang ke-19 kita baca sekali lagi. Ada banyak lagi ke? Tak payahlah Okey, ada sikit. Baik. Yang keseterusnya rafaqa yarfaqu rifqun. Macam tajuk tadi, ar-rifqu tu. Ar-rifqu maksudnya buat baik. Jabara yajburu jabarun. Jabarun ni saya tak ambil maksud Okey, sekali kita akan bagi maksud dia ni. Yang ke 21, takatafa yatakatafu takatuf
Takatuf ni ialah berganding bahu. Daripada perkataan katafa. Katafa ni ialah bahu. Takatafa ni berganding bahu. Okey, baik. Yang ke-22, ra'a yar'i ri'ayah. Ra'a yar'i ri'ayah maksudnya memelihara. Sannafa yusannifu tasnif. Ini maksudnya ialah kita mengkelaskan ataupun mengkategorikan jenis dia. Sannafa yusannifu tasnif. Manakala 24 dan 25 ni adalah fi'il yang sama, cuma dalam ataupun dalam sebutan wazan yang berbeza. Pertama dia boleh sebut syaka yashki syakwa, ataupun syaka 25 syaka yashku syakatun. Maksudnya ialah mengadu. Ataupun ada juga fi'il mazid dia ishtaka yashtaki, ishtika itu pun mengadu juga. Yang pentingnya perkataan syaka ni bermaksud mengadu. Baik, yang ke-26 talaba yatlubu talabun, ini minta, biasa dah awak jumpa ni, saja saya bubuh sini. Dan sebelum ni pun kita dah pernah belajar tajuk ni. Baik, 27 tasamaha yatasamahu. Tasamuh maksudnya toleransi. 28 ini pun perkataan yang awak dah tahu sebenarnya, saya letak saja. Sami'a yasma'u sam'un, ni mendengar. 29 mala'a yamla'u mala'un. Mala'a yamla'u mengisi. Nombor 30 sa'a yas'a, masdar dia sa'yun, berusaha. Manakala nombor 31 ab'ada yub'idu ib'ad. Sebelum ni kita pernah belajar tajuk ibta'ada yabta'idu ibti'ad, pun sama juga, menjauhi, daripada perkataan ba'id. Okey, itu di antara fi'il, 31 fi'il yang perlu awak fahami ataupun perlu awak ingat maksud dia dalam tajuk ini. Okey, ini fi'il. Baik, kita pergi sikit lagi kepada isim. Okey, isim. Ada beberapa isim, saya dalam, tak apalah, kita tengok dulu. Baik, yang pertama, laju sikit. Balik isim, ataupun kalau yang pertama ialah mufrad, kalau yang selepasnya adalah jamak. Wajabah. Jamak dia wajibatun. Wajibah ni ialah macam menu yang simple. Itu wajibah. Contohnya kalau kita kata roti jala ke, kalau kita kata roti canai ke, itu maksudnya wajibah. Saya makan menu yang simple saja pada pagi ini. Ana atanawalu wajibah khafifah fi sabah. Macam tu wajibah. Yang kedua, ma'dabah. Jamak dia ma'dabat. Ma'dabah ni ialah jamuan makan. Saya datang jamuan makan di sekolah. Ana ahduru ila ma'dabah fil madrasah. Contohnya macam tu. Yang ketiga, mal. Mal, amwal jamak dia. Malun amwal. Mal harta. Macam kita kata baitul mal. Itu maksudnya mal harta. Yang keempat, bida'ah. Jamak kepada bada'i. Bida'ah jamak kepada bada'i. Jamak dia bada'i, barang-barang. Yang kelima, taklif. Taklif ni ialah masdar daripada perkataan kallafa yukallifu taklif. Dan taklif jamak dia takalif. Takalif maksudnya tanggungjawab ataupun tugasan ataupun apa-apa yang diberikan. Nombor 6, makulah. Yang ni awak tahu dah ni, makulat. Nombor 7, masyrubah, masyrubat, makanan, minuman, semua tahu. Nombor 8, tak apa saya tulis saja supaya awak boleh ulang lagi. Yang ke-8 ni masruf. Masruf ni ialah isim maf'ul daripada sarafa. Masruf. Jamak dia masarif. Masruf ni ialah benda yang dibelanja. Duit. Belanja. Benda perbelanjaan maksudnya. Masruf, masarif ialah belanja. Yang ke-9, mukafa'ah. Jamak dia mukafa'at. Mukafa'ah ni ialah ganjaran ataupun pemberian. Kalau kita berikan sesuatu pada orang, nama dia mukafa'ah. Yang ke-10 mustadhaf, jamak dia mustadhafun. Ini ialah orang bawahan, orang kampung, orang biasa-biasalah. Okey, nombor 11 sinfun ataupun asnaf jamak dia. Okey, asnaf ni ialah jamak jenis. Macam kita kata asnaf zakat. Jenis-jenis orang yang diberi zakat. Asnaf dia berkata sinfun. Ada dalam fi'il tadi ialah sannafa yusannifu. Baik, 12 ghaniyun, jamak dia aghniya. Ini awak tahu dah, ni orang kaya. Begitu juga tajirun, jamak dia tujar, peniaga. Yang tadi awak dah kawan awak sebut tadi ni mutatawwi', jamak dia mutatawwi'un, orang yang menjadi sukarelawan. Manakala yang ke-15 hazzun, jamak dia huzuz. Hazz ni maksudnya nasib. Hazzun azim contohnya. Dalam Quran pun ada perkataan ni hazzun. Okey, baik. Ini ialah isim yang perlu awak faham mengikut silibus ataupun mengikut DSKP tingkatan 4. Untuk tajuk ketiga ni, semua isim ni awak kena ada. Manakala isim tambahan, dalam cerita kita ada beberapa perkataan, tak banyak. Yang pertama sultatun, jamak dia sultah. Sultan ni ialah
pihak berkuasa, pihak kerajaan. Asimah jamak dia awasim, ini ialah ibu kota ataupun bandaraya. Sirrun asrar, ini ialah rahsia. Nombor 19 ni ialah perkataan al-mar'u. Al-mar'u ni dia adalah perkataan yang unik. Al-mar'u maksudnya ialah seseorang ataupun somebody lah. Dia macam ni. Al-mar'u, kalau ada alif lam awak kena sebut al-mar'u. Masa dia ma'rifah. Kalau dia nakirah, awak kena sebut imru'un. Macam tu. Imru'un. Kalau dia tidak ada alif, awak kena sebut imru'un. Imra'un, sorry. Imru'un. Jamak dia rijal. Dia jamak dia tak ada jamak. Dia tak ada jamak. Kalau awak cari jamak juga, awak kena buat rijalun. Walaupun rijal tu adalah jamak daripada rajulun kan, rijalun. Tapi imra'un ni maksudnya seseorang lelaki, seseorang yang lelaki, seorang. Dia umum sebenarnya lelaki perempuan boleh juga. Macam perkataan mar'atun. Mar'atun itu seorang perempuan. Tapi kalau tak ada alif lam, kita gunakan imra'atun. Jamak dia nisa'un. Macam tu. So al-mar'u ni ialah seseorang. Nombor 20 naqdun nuqud. Inilah duit. Awak dah tahu kan? Okey, baik, kita pergi kepada yang ni sikit. Ini ialah zaraf. Tajuk ni dia suruh awak tahu tentang zaraf. Zaraf ni ada beberapa, dan zaraf ni susah kita nak terjemahkan dia secara betulnya susah. Dia kena biasa kita guna dalam ayat baru kita tahu maksud dia yang sebenar. Zaraf ni. Walau bagaimanapun saya cuba terjemahkanlah setakat yang saya rasa betul. Tetapi zaraf ni kita kena guna dalam ayat baru kita tahu apa yang dimaksudkan dia. Sebab maksud dia tu macam sukar untuk dijelaskan. Ada sesetengah lah. Okay. Baik, yang pertama, yang ni biasa ni, amama, depan, wara'a ataupun khalfa, belakang, biasa jumpa kan. Nombor 3, fauqa, atas. Nombor 4, tahta, bawah. Ini semua tahu dah ni. Bijani, bi, tepi, baina, di antara. Okey, yang ni selesai. Pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni agak jarang jumpa sikit. Awak gunakan barihah. Barihah sama dengan nombor 17 ni. Amsan, amsun. Amsun ni pun semalam juga. Kemarin, barih, semalam. Haisu. Haisu ni, yang ni antara yang susah saya nak terjemahkan. Haisu ni maksudnya, macam mana? Nanti kita akan tengok macam mana digunakan ayat. Tapi saya buat maksud dia adalah sekira-kiranya macam tu. Maksud dia. Indah di sisi ataupun ketika. Munzu, sejak. Bainama. Bainama ni pun maksudnya pada ketika, mungkin macam itulah maksud dia. Okay. Nanti kita akan tengok ayat. Lada di kalangan ataupun di sisi, macam indah. Lada ni macam indah, sama saja ni. Yaminan, yasaran, sama dakhil, kharij, awak dah tahu dah. Qabla, ba'da ni pun tahu. Ghadan, esok. Amsun macam tadi, barih, semalam. Hina. Hina ni pun nak kena tengok dia punya maksud je. Tapi saya buat sini ialah pada ketika. Ataupun hina, pada waktu itu. Itu maksud dia. Baik, atau inilah beberapa zaraf. Ada lagi tak? Oh, ada tarakib. Okey. Baik, jom kita layan beberapa tarakib ni secara laju sikit. Okey, antara tarakib idhafi yang awak akan jumpa nanti ialah perkataan kafilul aitam. Kafilul aitam ni ialah penjaga. Kafil isim fa'il daripada perkataan kafila. Kafila ni pembela ataupun orang yang menjaga urusan. Okey, kafilul aitam, penjaga anak yatim, itulah pengurus tu. Amalut tatawwu', tatawwu' tadi kita dah belajar lah, iaitu sukarela. Amalut tatawwu' maksudnya kerja sukarela. Rijalul hukumah, rijal ni man kan. Al-hukumah, kerajaan. So, orang kerajaan. Darul aitam, rumah anak yatim. Baitul mal, tadi kita dah sebut baitul mal kan. Baitul mal ni, baitul ni rumah, mal ni harta. Baitul mal ni tempat orang ataupun kerajaan, agensi yang menyimpan ataupun yang mengurus harta orang Islam macam tu. Tatbiqul qanun, macam saya sebut tadi, tatbiq kita applykan qanun, undang-undang. Tanfizul wajibat, tanfiz ni kita dah guna ataupun kita dah belajar dalam tajuk yang kedua itu. Daripada perkataan masdar daripada nafaza. Nafaza yunafizu tanfiz. Okey, melaksanakan. Raddu tadi radda ya raddu tadi. Apa dia raddu? Menolak. Raddul bala, menolak bencana, menolak bala. Baik, nombor 9, auliaul umur, ini jamak daripada perkataan waliyul amri. Waliyul amri ni maksudnya orang yang menjadi pemerintah ataupun pihak berkuasa lah. Ghairu mahzuz. Mahzuz ni daripada perkataan hazun tadi. Kalau kata ghairu mahzuz, dia tidak bernasib baik.
Maksudnya nasib dia tak baik lah. Baik, ini ialah tarkib idhafi yang ada dalam DSKP yang perlu awak faham. Yang ini tambahan. Hukukul aitam, hak anak yatim. Jam'iyatu al-mutabarri'in. Jam'iyah ni persatuan. Al-mutabarri'in daripada perkataan tadi, tabarru' tadi. Tabarru' ni menderma, mutabarri' penderma. So, mutabarri'in jamak dia. Hasbut talab, talabah tadi minta. Hasbut talab ni atas permintaan ataupun mengikut permintaan. Kalau ada orang minta, minta. Macam tu, Baik, kemudian kita pergi pula pada yang terakhir untuk tajuk ni, ialah tarkibun na'at. Oh, silap tajuk saya buat ni. Okay, nanti saya ataupun awak tukar sebab atas ni saya buat tarkibun na'ati. Dalam kolom ni lupa nak tukar ni, tarkib ta'biri ni salah tarkibun na'ati sorry, tarkibun na'ati. Baik, yang pertama, al-qiyamun nabilah, nilai-nilai yang baik, yang mulia. Okey. Al-muassasatul khairiyah, muassasat ni ialah yayasan ataupun agensi. Khairiyah ni kebajikan. Al-a'mal salihah, kerja-kerja yang baik, amal yang baik. Musa'adah maliyah, bantuan kewangan. Baramij al-mu'addah, program yang disediakan. Baramij ialah baramaj, baramaj al-mu'addah. Baik. Kemudian yang ujung-ujung ni, as-sifatul mahmudah, biasa dah jumpa. Al-minhah dirasiyah, ni beasiswa pelajaran. Al-barnamij at-tatawu'i, barnamij program tatawwu' sukarela. Okey, baik, itu saja perkataan-perkataan yang perlu awak kuasai untuk memahami tajuk Ar-Rifqu Bila Hudud. Baik, ni saya baca skrin sekali lalu dah, supaya awak semak saja. Selebihnya awak kena baca dan juga fahami sendiri, insyaAllah. Baik, ada 30 orang, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita baca sikit kita punya buku teks, ada nak tanya apa-apa tak? Berkenaan dengan perkataan-perkataan yang saya sebut tadi. Tak jelas, tak faham ataupun nak tanya dan sebagainya. Silakan. Okey, ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Siapa yang cakap ni? Tak kenal suara. Kalau tengok muka baru kenal Okey, tak apa. Saya mengandaikan awak faham. Dan kalau awak tak faham, sepatutnya awak cakaplah supaya kita dapat kita dapat ulangi ke, berikan tabayyun yang lebih, penerangan yang lebih, penjelasan. Baik, jom kita tengok beberapa contoh ayat di sini. Boleh rujuk buku teks, ataupun kalau nampak kat skrin ni pun boleh tengok je apa yang saya follow saja apa yang dia pasang kat skrin pun boleh juga. Baik, kita pergi pada peta ataupun perkataan yang pertama. So sini saya nak tekankan ialah maharatul qiraah dan juga maharatul kalam. Okey. So kalau awak nak sebut di depan ni pun boleh, saya dengar. Tapi mungkin tak boleh semualah, ramai sangat Ataupun kalau nak sebut 2-3 orang nak sebut, saya akan dengar dan juga kalau salah saya betulkan. Ataupun awak dengar saja apa yang saya sebut ni pun boleh juga. Tapi sepatutnya awak sebut, barulah dia ada maharatul kalam tu. Kalau awak dengar saya cakap je, jangan jadi maharatul istimak saja. Baik, okey, ayat yang pertama ataupun perkataan yang pertama ialah yuwazzi'u awliya'ul umur al-wajibata ilal abna. Baik, kalau awak baca perkataan ayat ni, dia ada dua cara baca. Pertama sekali awak baca satu-satu. Yuwazzi'u awliya'u al-umuri al-wajibata ilal abna'i. Itu awak baca satu-satu. Itu baca untuk peringkat awal. Baca untuk lancar ataupun baca untuk maharatul qiraah, awak kena baca sambung semua. Seperti ini. Yuwazzi'ul awliya'ul umuri al-wajibata ilal abna'. Macam tu. Itu dah cara baca dengan betul. Baik, cuba terjemahkan maksud dia. Yuwazzi'u awliya'ul umuri al-wajibata ilal abna. Baik, silakan. Ada tak? Ada siapa-siapa nak terjemahkan? Ada siapa-siapa yang boleh terjemahkan ayat ni? Yuwazzi'u, kita dah bincang pada pelajaran yang lepas. Perkataan ni, yuwazzi'u, wazza'a yuwazzi'u tawzi'. Awliya'ul umur, dah sebut tadi. Wajibah pun saya dah sebut tadi. Ilal abna, ini saya rasa awak faham semua ni. Ilal abna, kan?
Okey, ada siapa-siapa boleh terjemahkan ayat ni? Boleh? Yuwazzi'u daripada perkataan apa? Wazza'a yuwazzi'u. Masdar dia tauzi'. Wazza'a yuwazzi'u tauzi'. Bermaksud mengagih ataupun mengagih lah, maksudnya beri kepada semua orang. Itu maksudnya yuwazzi'u. Auliaul umur maksudnya ialah uh, pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa. Al-wajbah yang saya sebut tadi, wajbah ni ialah menu yang ringkas. Apa-apa dia ke bungkusan makanan ke macam tu. Ilal abna kepada anak-anak. Tapi tengok dalam gambar ni orang tua lah kan. Kita apalah anak-anak yatim kot. Ilal abna. Abna ialah jamak pada ibnun. Okay, so di sini awak ada perkataan yuwazzi'u auliaul umur al-wajibah ilal abna. Baik, yang kedua di sini gambar yang kedua ni gambar pelajaran budak ni lagi ni. Baik, cuba baca. Jom baca sama-sama. Tajril, kalau baca satu dia akan jadi tajri al-yatimatu fi as-sahati masruratan. Baca laju ialah tajril yatimatu fi as-sahati masrurah. Tajril yatimatu fi as-sahati masrurah. Baik, tajri saya tak sebut hari ni, tapi saya dah sebut dah sebelum ni. Dalam pelajaran yang lepas. Tajri daripada perkataan apa? Siapa ingat? Yajri. Daripada perkataan fi'il dia apa? Fi'il dia madhi mudhari' masdar. Daripada perkataan jara. Jara. Yajri. Dia fi'il mudhari' lah. Jara yajri. Masdar dia apa? Jariyun. Jara yajri jariyun. Macam awak kata lumba lari. Apa dia bahasa Arab lumba lari? 1 meter, 200 meter. Dalam bahasa Arab lah sibaqul jariyu. Sibaqul jariyu. So al-jariyu ialah masdar daripada jara yajri. Al-jariyu. So tajril yatim, budak anak yatim perempuan ni dia berlari fisahah, di halaman, masrurah dengan gembira. Okey, yatimatu fisahah masrurah. Okey, baik. Kita pergi kepada yang bawah sikit. Okey, gambar yang ketiga. Tengok tu gambar tu. Ada budak tu apa dia bagi makan anak yatim kan. Baik, so awak baca dengan lajunya dia akan jadi. Okey, cuba baca. Cuba baca sendiri apa. Tu'ti kafilatul yatimi al-ma'kulati wal mashrubat. Okey. Tu'ti kafilatul aitami, al-ma'kulati wal mashrubat. Okey. Kafilatul aitam apa tadi? Kafilatul aitam. Ni. Penjaga anak yatim. Ni penjaga, orang yang menguruskan pengurus, penjaga. Dia perempuan, so gunakan kafilatu. Tu'ti daripada perkataan apa? A'ta tadi. A'ta. Memberi. Yu'ti i'ta maksud dia. So penjaga tu dia bagi apa? Al-ma'kulat wal mashrubat. Okey, al-ma'kulat wal mashrubat. Okey, baik. Boleh boleh faham tak? Ayat ni boleh Baik, kita pergi pada okey. Gambar seterusnya. Okey, baca dengan laju. Tusnil mudiratul yatimata li'annaha tattasifu bil akhlaqil mahmudah. Okey, maratul qiraah tu kan. Tusnil mudiratul yatimata li'annaha tattasifu bil akhlaqil mahmudah. Itu maharatul qiraah. Macam mana kemahiran awak membaca ayat itu dengan sesuai lah nada dia, dengan apa sebutan dan sebagainya. Baik, cuba maksudkan, terjemahkan maksud dia. Tusni tadi saya sebut. Dapat tak dia punya perkataan ni? Tusni madhi mudhari' masdar. Apa tadi? Asna, Okey. Masdar dia? Isna. Isna, bagus. Asna, yusni, isna. Bagus. Sama dengan hamida yahmadu alhamdu, iaitu memuji. Mudiratul yatimah ni, mudirah, mudirlah. Macam kalau kita kata pengetua, ataupun kalau kita sebut sini lah pengurus ke, macam lah pengurus dia. Pengurus anak-anak yatim itu, ataupun pengetua anak yatim itu, dia memuji. Memuji apa? Sorry. Al-mudiratu, pengetua itu, memuji anak yatim itu. Yatimatan ni jadi maf'ul bih tu bagi atas tu, lupa Sorry. Okey, pengetua ataupun mudir tu dia memuji anak yatim itu. Kenapa? Li'annaha, kerana dia ni tattasifu. Tadi kita sebut perkataan ittasafa yattasifu tadi, bersifat. Okey. Bil akhlaqil mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang
baik. Kerana budak ni bagus, perangai dia baik. Okey, baik. Kita pergi kepada apa? Gambar seterusnya yang ke-5 dah. Baik, baca dengan laju. Yashkurul abna'u 'alal ma'dabati al-mu'addati minal mutatawwi'in. Okey, sila baca. Baca seorang-seorang tak apa, mana baca kat sana. Yang penting awak baca ulang-ulang, ulang 2 kali pun boleh. Supaya awak dapat mood dia tu. Maharatul apa qiraah tu. Okey, sekali lagi. Yashkurul abna'u 'alal ma'dabati al-mu'addati minal mutatawwi'in. Baik, yashkuru tadi daripada perkataan syakara yashkuru, kan? Syukran. Al-abna jamak daripada perkataan ibnun. Anak-anak itu berterima kasih. Alal ma'dabatil mu'addah. Apa dia ma'dabah al-mu'addah? Al-mu'addah tadi apa? Dalam taraki tadi saya gunakan perkataan Yang al-barnamij. disediakan. Bagus. Al-barnamij al-mu'addah. Program yang disediakan. Tapi kalau dia kata al-ma'dabah al-mu'addah, maksudnya jamuan yang disediakan, kan? Jamuan yang disediakan. Minal mutatawwi'in, daripada siapa ni? Mutatawwi'in, para sukarelawan. Okey, faham ayat ni Sebelah sekali lagi, yashkurul abna'u 'alal ma'dabatil mu'addati minal mutatawwi'in. Awak baca ayat ni, awak faham dan awak boleh gunakan dalam sebutan ataupun apa? Percakapan dan juga penulisan nanti, insya-Allah. Ustaz, Baik. apa ma'dabatul mu'addah tadi tu apa? Tak sempat lah. Ma'dabah ni jamuan. Al-mu'addah ni ialah daripada perkataan a'adda yu'idu i'dad tadilah, iaitu disediakan. Ini ialah, kalau awak ingat ni, ini ialah isim maf'ul. Dia bagi ini bagi atas. Sebelum akhir bagi atas tu dia jadi isim maf'ul. Maksudnya yang disediakan. Al-ma'dabah al-mu'addah maksudnya jamuan yang disediakan. Baik, okey. Baik, terima kasih. Seterusnya kita pergi pada yang atas sikit. Okey. Okey, sudah baca? Dengan laju, yata'awanul mukhlisuna fi i'dadil wajibat. Yata'awanunal mukhlisuna fi i'dadil wajibat. Okey. Boleh. Maksud dia apa dia? Yata'awanu, ini fi'il ni kita dah baca sebelum ni saya rasa. Fi'il dia adalah ta'awana, yata'awanu, ta'awun masdar. Mukhlisun, mukhlis lah, orang-orang yang ikhlas. So orang yang baik-baik ni, orang-orang yang buat kerja ikhlas ni, yata'awanuna, mereka ni bergotong royong. Fi i'dad, i'dad tadi ialah masdar daripada a'adda tadi, menyediakan. Okey, al-wajibat, tugasan ataupun kerja. Ni dia mengecat ni. Okey. Dia sebenarnya al-wajibat at-tila. Tila tu mengecat. Tapi dia buat sebagai al-wajibat saja. Apalah. Fi i'dadil wajibat, dalam menyediakan kerja ataupun tugasan. Okey. Manakala yang seterusnya, okey, ni yang ke berapa dah? Yang ke-7 kah? Yang ke-6, 7 Baik. Baca dengan laju ataupun baca dengan lancar. Yazuru rijalul hukumati daral aitami. Yazuru rijalul hukumati daral aitami. Okey, mudah saja ayat ni. Yazuru, ini awak dah biasa dengar, zara yazuru ziarah masdar dia. Rijalul hukumah kita dah bincang tadi. Darul aitam pun kita dah sebut tadi dalam taraqibun idafi. So dia akan jadi maksudnya apa? Rijalul hukumah, pegawai-pegawai kerajaan ini, dia menziarahi rumah anak yatim. Baik, manakala ayat yang terakhir ataupun gambar yang terakhir, yuhfazu syabu ala amali tatawu'at. Yuhfazu syabu ala amali tatawu'at. Okey. Maksud dia apa? Asyab atau asyab? Asyab ni ialah pemuda ni. Ni. Pemuda. Nama dia asyab. Ar-rajul, lelaki pun boleh juga. Tapi sini menggunakan perkataan asyab. Pemuda itu yuhfazu. Dia sedang memberi galakan, dorongan. Ala amali tatawu'at, supaya ataupun untuk kerja sukarela. Kerja kesukarelawan lah. Macam tu. Baik. So, daripada tajuk ataupun muka surat yang pertama ini, kita dah baca ataupun kita dah sebut beberapa
Okey. Kita Ustaz tadi. isim maf'ul. Saja dia suruh ulang kaji sikit isim maf'ul. Dia kata ada beberapa isim maf'ul yang disebut dalam ayat kita baca tadi. Antaranya ialah perkataan mahmud. Apa dia? Al-akhlaqul mahmudah. Al-akhlaqul mahmud. So mahmud ni ialah isim maf'ul daripada perkataan hamida. Mahmud, hamida. Begitu juga perkataan masrur yang budak lari tadi kan. Budak anak yatim tadi berlari tadi. Masrurah. Masrur ialah isim maf'ul daripada perkataan sarra, surur, masrur. Masrur isim maf'ul. So dia kata isim maf'ul juga perkataan masyrubat, ma'kulat. Okey, masyrub daripada perkataan syariba, ma'kul daripada perkataan akala. Dan ni perkataan muaddah ni pun adalah isim maf'ul juga daripada perkataan a'adda. Itu sebagai ulang kaji lah. Ulang kaji untuk tajuk isim maf'ul. Baik, jom kita pergi kepada sikit lagi. Masih ada lagi dalam 15 minit. Kita pergi kepada muka surat sebelah. Baik, muka surat sebelah ni dia ada dua aktiviti ataupun dua benda di sini. Satu, maharatul istima' wal kalam. Kalau ni saya minta maaf dulu lah sebab saya tak sempat nak scan barcode ni, nak masukkan dalam laptop ni supaya saya bunyikan dan awak cuba fahami apa yang tu. Tak apa, yang ni kita akan buat minggu depan insya-Allah kalau tak ada masalah, kalau saya ingat ni maharatul istima' wal kalam. Ini penting ni supaya awak boleh dengar dan awak faham dan awak boleh sebut balik benda tu. Okey, tak apa. Untuk hari ni kita biar skip dulu maharatul istima' wal kalam. Kita pergi pada maharatul qiraah. Maharatul qiraah ni boleh buat terus sebab awak boleh baca terus. Okey, maharatul qiraah. Okey. So dia kata maharatul qiraah ni awak kena baca. Maharatul qiraah kena baca. Jom kita baca sama-sama. Dia kata aqra'u al-jumal al-atiyah qira'atan sahihatan wa u'anninu al-muassasati fiha. Okey, maksud dia ialah saya boleh baca perkataan ataupun ayat yang berikut ini dengan bacaan yang baik dan saya boleh tentukan muassasat. Apa ni muassasat? Muassasat ni maksudnya ialah agensi ataupun pihak yang berkenaan, pihak yang berkenaan dengan ayat ni. Okey. Okey, sebelum tu saya nak cari dulu perkataan tajburu tadi. Apa maksud dia? Saya dah ambil lagi tu maksud dia saya lupa balik dah. Sebab jarang digunakan perkataan ini. Jabara ni sekejap Jabara Jabara. Sekejap alimahu wa arrafahu haqiqatuhu. Aslaha ni maksudnya memperbaik. Okey, kerajaan memperbaiki ataupun nak menjadikan ilajat dan juga keperluan, ihtiyajat daripada perkataan hajat. Okey. Mahsulatun. Ini ialah isim maf'ul. Mahsulatun daripada perkataan hasala, hasil. Diperolehi maksudnya mahsulatun diperolehi minas sultan, daripada pihak kerajaan ataupun pihak yang berkuasa. Modal dan juga perbelanjaan, peruntukan dan juga keperluan ini diperolehi daripada pihak berkuasa. Baik, nombor 4, silakan. Siapa boleh sebut dengan baik? Tak. Okey, saya sebut. Tal'abu munazzamatu ihtimami dauran fa'alan fi riayati huquqil aitami. Itu baca dia. Tal'abu munazzamatu ihtimami dauran fa'alan fi riayati huquqil aitami. Maksudnya munazzamah ni ialah ursetia lah, orang yang buat program tu. Munazzamah ni maksudnya pengendali, apa dia? Ihtimami ni program prihatin. Saya prihatin atau ihtimami. Kalau dalam bahasa Melayu juga, okey, program saya prihatin macam tu. So penganjur, munazzamah ni penganjur. Penganjur program saya prihatin, tal'abu, memainkan dauran fa'alan, peranan yang penting ataupun peranan yang sangat berkesan fi riayatin huquqil aitam, dalam memelihara
Hak-hak anak yatim tadi. Hak hukuk al-aitam tadi kita sebut dalam tarakib al-idafi. Riayah masdar daripada perkataan ra'aya ra'i tadi. Ra'aya ra'a tadi Okey, dauran fa'alan maksudnya ialah peranan yang berkesan ataupun peranan yang serius. Itu maksudnya fa'alan maksudnya sungguh-sungguh. Macam tu Baik, manakala yang terakhir? Okey, sudah baca? Boleh? Baik. Sini ada sabdu ni. Dia baca tasnafu salah. Tusannifu nak baca. Tadi kan kita ada dalam fi'il tadi kan. Sannafa yusannifu tasnif tadi. So tusannifu jam'iyyatut mutabarri'in, tusannifu jam'iyyatul mutabarri'in al-bada'i'a wat tawzi'ati hasbat talab. Hasbut talab. Tusannifu jam'iyyatul mutabarri'in al-bada'i'a wal tawzi'ati hasbut talab. Boleh faham maksud dia? Tusannifu apa tadi? Membahagi-bahagikan ataupun menjenis-jeniskan. Okey. Dia membahagikan, mengkategorikan. Siapa? Jam'iyatul mutabarri'in tadi.